أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, keizinan, inayah, ruang dan kesempatan yang Allah masih beri lagi kepada kita. Pada saat ini, pada ketika ini, Allah pilih hati-hati kita, jiwa-jiwa kita untuk hadir yang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Sekali lagi diberinya peluang untuk berada di dalam majlis ilmu. Inilah juga antara nikmat-nikmat yang besar Allah beri dalam kehidupan kita. Dalam banyak nikmat-nikmat keduniaan yang lain, maka keberadaan dan kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu wa taala pada saat ini adalah suatu nikmat yang begitu besar, kan? Nikmat yang begitu hebat yang Allah pilih kita untuk dapat nikmat tersebut. Maka sama-samalah tuan-tuan, puan-puan, untuk kita memperbanyakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah istiqamahkan amalan-amalan kita ni, ibadah-ibadah kita ni, yang mana ianya juga akan merupakan sebagai bekalan yang terbaik untuk kita bawa di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala kelak. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf pada kuliah yang lepas tak dapat saya hadir pada 2 minggu yang lepas, terlibat dengan satu bengkel di Putrajaya. Maka insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Adabul Mufrad. Dan kepada para jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, malam ni kita masuk pada muka surat yang ke-43. Ya, kita last dah pada kuliah yang lepas membahaskan hadis yang ke-46 pada tarikh 10 hari bulan 8 yang lepas. Ya. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk hadis yang ke-47 pada muka surat 43 pada bab yang ke-25. Ya. Bab yang ke-25. Apa nama bab hari ini? Bab wujubi silatir rahim. Bab pada menyatakan kewajipan bersilaturrahim. Sebelum ni tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dah bincang secara meluas, secara lebar, secara panjang berkaitan hubungan kekeluargaan yang paling utama, iaitu antaranya yang diceritakan tentang adab kita dengan mak ayah kita, kan? Lama kita bahas
Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala bawa daripada hadis yang pertama sampailah seterusnya itu bincang hadis-hadis berkaitan buat baik kepada mak ayah. Dan hari ini hadis yang bab yang ke-25, hadis yang ke-47 dibahaskan lagi, diperbesarkan lagi tentang silaturahim ni. Terus lagi diceritakan tentang pula bagaimana nak jaga hubungan silaturahim dan juga tuntutan silaturahim ni dengan kaum kerabat pula. Ya, dah selesai berkaitan mak ayah, sekarang ni diperluaskan lagi, dibawa hadis-hadis yang mana Nabi pernah menceritakan tentang tuntutan-tuntutan untuk buat baik dengan kaum kerabat. Jadi hari ini kita masuk hadis yang ke-47. Haddatsana Musa ibnu Ismail qal haddatsana Damdam ibnu Amr al-Hunafi قال حدثنا خليد ابن منفعة قال جدي يا رسول الله من أبر قال أمك وأبك وأختك وأخك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. Daripada Kulaid ibnu Manfa'ah, dia telah berkata kepada datukku. Qala jaddi, telah berkata kepada datukku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abar, kepada siapa seharusnya aku nak buat baik ni, berbakti ni, kan? Sebelum ni ada cerita juga tentang nak buat baik tentang kepada kedua ibu bapa kita. Dan dalam bahasa Arab ni tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok bila mana dimulakan dengan huruf hamzah, ya, akbar, ahsan. Macam dalam hadis ni diceritakan abah. Maksudnya bila mana dimulakan dengan hamzah ke depan ni, nak menunjukkan suatu benda tu yang paling dan bersangatan, kan? Bila akbar, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, bersangatan. Ahsan, yang paling baik. Ajmal, yang paling cantik. Jadi dalam hadis ni diceritakan man abar. Dalam banyak-banyak amalan nak buat baik ni, yang manakah yang abar, yang paling utama sekali aku kena buat baik, kan? Lalu Nabi SAW menjawab, ummaka wa abak. Baginda SAW menjawab, ibumu, ayahmu, wa ukhtaka wa akhak, saudara perempuanmu, saudara lelakimu, wa maulaka alladhi yalizak, dan hambamu, pelayanmu. Hakun wajib wa rahimun mausulah, itu adalah hak yang wajib dipenuhi dan hubungan keluarga yang perlu disambung. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya kita nak faham juga berdasarkan hadis ni menceritakan tentang keutamaan, martabat-martabat untuk kita buat baik. Ya, dalam hadis ni digunakan penghubung setiap perkataan itu dengan waw, kan? Ummaka wa abak wa ukhtaka wa akhak. Jadi kata ulama, waw di situ bukan bermakna penyambung, tetapi waw di situ mempunyai makna summa, kemudian. Maksudnya turutan yang paling utama yang perlu kita buat baik ialah ummak, kan? Ibu kita. Wa abak, ayah kita. Yang kedua lepas tu ayah. Wa ukhtak, lepas tu saudara perempuanmu. Wa akhak, saudara lelakimu. Wa maulak, dan hambamu, pelayanmu. Kan? Itulah turutan-turutan yang dinyatakan oleh baginda Nabi SAW. Antara yang kita bincang juga sebelum ni, dalam konteks mak ayah, kenapa mak diutamakan, kan? Antaranya disebabkan adanya hadis yang Nabi ulang-ulang ibu, kemudian baru ayah. Sebab apa Nabi ulang 3 kali ibu? Antaranya kata ulama, ibu ni, yang pertamanya ibu mengandung, kan? Besarnya jasa, susahnya jasa ibu ni mengandung. Yang kedua, besarnya jasa ibu ni, selepas mengandung ibu akan
bersalin, kan, beranak, kan, bersalin, keluarlah anak, itu pun suatu jasa yang besar. Kemudian selepas daripada tu ibu menyusukan pula anak tu. Jadi 3 kali kesusahan. Disebabkan 3 kesusahan itulah juga yang menyebabkan umat diutamakan keutamaan buat baik berbanding dengan martabat susunan-susunan yang lain tu, wa abak wa ukhtak wa akhak wa maulak. Zaka hakun wajib wa rahimun mausulah. Dan dalam hadis ni ditekankan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kepada kita, maka itu adalah hak yang wajib dipenuhi. Nabi cerita balik kepada yang bertanya tadi, yang Nabi kata turutan satu-satu ni daripada mak, ayah, saudara perempuan, saudara lelaki, kemudian hamba, turutan ni adalah turutan yang wajib dipenuhi, wa rahimun mausulah, dan hubungan keluarga yang perlu disambung, perlu diberi keutamaan. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga antara faedahnya nak menceritakan tentang keutamaan dalam menempatkan hak-hak kaum kerabat pada tempatnya adalah merupakan suatu keadilan. Kan? Jadi nak buat baik kepada kaum kerabat pun kena tengok dulu mana yang lebih utama. Kan? Dengan orang lain, dengan kawan bukan main buat baik, tapi kadang-kadang dengan mak ayah jarang sekali nak beri bantuan, nak beri pertolongan. Kan, bab agama bukan main duk cakap hebat, tapi kebajikan mak ayah tak terjaga langsung. Inilah keadaan-keadaan yang tertentu yang diajar adab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-48. Hadis marfu', haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awanah an Abdul Malik bin Umair an Musa ibn Talhah عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحمة سأبلهما ببلالها. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, dia telah berkata, ketika mana turunnya ayat surah Asy-Syu'ara ayat 214. Ni Nabi nak cerita keadaan, kesungguhan, keutamaan bila mana ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi terus buat, tuan-tuan. Kan? Nabi cerita dalam hadis ni, ketika mana turunnya ayat 214 surah Asy-Syu'ara tu yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Apa makna ayat tu? Ayat Al-Quran tadi yang bermaksud, dan berilah, wa anzir, berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Kan? Allah Ta'ala bagi tahu dekat Nabi, berilah peringatan, ceritalah amaran, berilah nasihat kepada kaum kerabatmu yang dekat, yang paling dekat. Lalu apa Nabi buat? Nabi terus qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus berdiri, kan? Nabi terus berdiri, lalu Nabi lantas menyeru, fanada. Nabi memanggil, menyeru. Siapakah yang Nabi panggil? Yang pertama Nabi panggil ahli keluarga Nabi yang paling terdekat. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Apa Nabi kata? Selamatkan diri kalian daripada api neraka. Lepas tu Nabi panggil lagi, wahai Bani Abdul Manaf, selamatkan diri kalian daripada api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian daripada api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian daripada api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, kan, anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamatkan dirimu daripada api neraka, kerana sesungguhnya aku tidak dapat melindungimu daripada Allah sedikit pun.
Kan? Nabi tak dapat melindungi azab yang Allah nak kenakan kepada mereka sedikit pun, melainkan mereka sendiri yang menjaga diri mereka. Hanya sahaja bahawasanya kalian ada hubungan keluarga yang akan aku sambung. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ni kita nak faham juga, antaranya bila mana menceritakan suatu teguran ataupun suatu peringatan. Kan hadis tadi Nabi kata, jagalah diri kamu daripada api neraka. Kalau orang kita ni tuan-tuan, kalau orang kita, orang umum ni, bila mana kita nasihat dekat seseorang, kamu, walaupun orang tu orang baik, kan, orang tu orang baik, kita cerita dekat dia, hati-hati daripada api neraka. Apa pandangan orang tu? Dia kata, kau ni apa hal? Kan? Aku tak pernah buat jahat pun, kenapa kau nak nasihat aku tentang hati-hati daripada api neraka? Kan, seolah bila nasihat tentang perkara yang nak elok perkara yang buruk tu, kadang-kadang masyarakat kita ni akan menjadi suatu perkara yang menyebabkan diri dia dipandang hina. Sedangkan hadis Nabi SAW tadi, Nabi memanggil kaum kerabatnya yang mana kalau kita tengok semuanya adalah orang-orang yang mulia, kan? Bani Muttalib, Fatimah, orang-orang yang hebat, kan? Orang-orang yang istimewa. Tapi nasihat Nabi SAW, Nabi kata, jagalah kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks walaupun orang tu baik sekalipun, bila mana ada orang cerita dekat dia ataupun kita lah, orang cerita dekat kita, jaga hati-hati diri kamu daripada azab Allah, jaga daripada dosa, berlapang dadalah, kerana itu merupakan peringatan yang dulu pernah juga dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, salah satu bentuk menyambung silaturahim adalah dengan memperingatkan sanak saudara kita tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kan? Bila kita nasihat dekat ahli keluarga kita, yang kita nak faham sebenarnya itu adalah merupakan salah satu cara yang kita sedang menyambung silaturahim. Kan? Sebenarnya kita nasihat, tapi nasihat tu adalah merupakan salah satu kaedah untuk kita meletakkan diri kita dalam orang yang melaksanakan anjuran menyambung silaturahim tadi. Ini anjuran daripada hadis ini. Dan hadis ini juga nak memberi peringatan kepada diri kita ni. Kan, kalau kita tengok dalam konteks Nabi SAW berdakwah, apa sahaja tak kena kepada Nabi, semua Nabi kena. Orang kata Nabi penyihir, orang kata Nabi majnun, kan? Orang kata Nabi sahir, orang kata Nabi kazab. Pelbagai tuhmahan, pelbagai fitnah dikenakan ke atas baginda Nabi SAW. Namun Nabi SAW tetap terus berdakwah semata-mata untuk menyelamatkan ahli keluarga dan umat baginda Nabi SAW daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak banding kita hari ni, kadang-kadang tengok anak kita buat perkara tak betul, kita biar je macam tu. Kita bagus dah, alhamdulillah, mari masjid, duduk dalam majlis ilmu, kan, buat baik. Tapi dekat rumah tu kadang-kadang kita biar je tengok berlaku kemungkaran di depan mata kita tanpa kita nasihat pun kepada mereka. Sedangkan anjuran daripada Nabi SAW berdasarkan hadis yang kita baca pada malam ini, bila mana kita cakap je, kita nasihat, maka itu juga merupakan salah satu cara kita sedang melakukan menyambung silaturahim yang dituntut oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk hadis yang ke-49. Bab yang ke-26. Bab 26 ni dia buat lebih umum lagi. Apa bab 26 ni? Tadi kewajipan silaturahim, keutamaan nak sambung silaturahim. Sekarang ni bab menceritakan tentang silaturahim itu sendiri. Dalam surah Al-Fatihah, tuan-tuan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama.
Kita duk faham Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang. Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengasihani. Dan Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama tafsir kata berbentuk umum. Semua orang dapat, semua makhluk dapat. Orang beriman ke tak beriman ke, semua Allah beri nikmat. Kan? Ada orang tak beriman, orang bukan Islam, dia kaya raya, dia hidup senang lenang ke atas dunia, Allah tetap beri nikmat. Nak tunjuk rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kasihnya Allah Ta'ala bila sebut tentang rahim, Allah Ta'ala yang maha mengasihani, yang maha pengasih tu, dikhususkan hanya kepada orang yang beriman dan bertakwa saja. Kan? Allah beri nikmat ke atas dunia, dan di hari akhirat nanti pun orang yang bertakwa ni dapat nikmat di hari akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kasih sayang Allah tu, Allah khusus lagi kepada orang beriman yang Allah beri lebih lagi kasih sayang kepada mereka. Jadi bila mana nak kita faham tentang maksud silaturrahim, silah ni suatu simpulan, kan, ikatan. Rahim tu ikatan yang kita nak diri kita ni berada kepada orang yang sangat-sangat kita sayangi. Kita tak nak berpisah, kita tak nak berpecah, yang tak nak bergaduh langsung, tak nak pun ada sakit hati. Maka ini adalah tuntutan dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ni kita masuk hadis yang ke-49. Dia cerita pula tentang apakah silaturrahim itu sendiri. Baik. Hadis marfu', haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Amr ibn Utsman ibn Abdullah ibn Mawhab qala sami'tu Musa ibn Talhah yadhkur an Abi Ayyub al-Ansari anna a'rabiyyan arada 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi masirihi فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Baik. Hadis yang ke-49. Abu Naim, ya, Abu Naim ni ataupun Abu Nu'aim ni adalah imam kepada, guru kepada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi Abu Nu'aim ni menceritakan kepada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, mengkhabarkan kepada kami, ia berkata Amrun bin Utsman bin Abdullah bin Mawhib mengkhabarkan kepada kami, dia berkata aku mendengar Musa bin Talhah menyebutkan daripada Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari. Dia ingat balik, ya. Hari tu kita bincang dah nama-nama sahabat. Antaranya daripada Abu Ayyub al-Ansari. Siapa Abu Ayyub al-Ansari ni? Antaranya dikisahkan tentang kemuliaan, kebaikan Abu Ayyub al-Ansari, yang mana Abu Ayyub ini sewaktu peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, kan, Abu Ayyub al-Ansari ni dia memberikan Nabi, menumpangkan rumahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara nak bina rumah Nabi, sementara nak bina Masjid Nabawi, jadi Nabi banyaklah duduk di rumah Abu Ayyub al-Ansari ni. Ini antara kelebihan, keistimewaan, kebaikan yang diceritakan yang ada pada Abu Ayyub al-Ansari. Kata Abu Ayyub al-Ansari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, anna a'rabiyyah, beza, ya, bahasa Arab ni kalau a'rabiyyah dia beza dengan Arabi. Arabi tu orang Arab. Tapi bila mana a'rabiyyah, maksudnya di situ ialah orang Badui, orang Arab Badui. Kita bincang dah sebelum ni siapakah orang Arab Badui ni. Orang Arab Badui ni dia duduk di pedalaman. Orang Arab Badui ni dia sedikit jauh daripada bandar, dan kadang-kadang perlakuan dia ni sedikit kasar, ya. Itu yang diceritakan A'rabi. Dan A'rabi ni buat apa? Bila mana Nabi dalam perjalanan fi masirih, dalam perjalanan,
Tiba-tiba orang Arab Badui tu datang dengan tiba-tiba, kan? Araba, muncul dengan tiba-tiba. Muncul dengan tiba-tiba dan terus tanya Nabi. Seolah-olah macam tengok Nabi, dia kata, ni ada peluang ni, aku terus nak tanya Nabi SAW. Dia ada satu soalan nak cerita kepada Nabi SAW. Apa dia tanya Nabi, tuan-tuan? Dia tanya Nabi, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Dia kata, ya Rasulullah, khabarkan kepada aku apakah yang akan mendekatkan aku dengan syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Tengok tuan-tuan, bila ada peluang jumpa yang dia yakin Nabi SAW ni utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berkesempatan nak jumpa Nabi, terus dia tanya, apakah amalan aku nak buat ni yang mendekatkan aku dengan syurga dan menjauhkan aku daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ini juga nak memberikan kefahaman kepada kita, benarnya dalil di sini menyatakan adanya balasan syurga dan neraka. Ya, dalil hadis ni nak cerita kepada orang yang tak percaya pada waktu tu, benarnya yang mana Arab Badui ni pun dia yakin bahawasanya Nabi SAW menyampaikan itu, adanya di akhirat nanti balasan syurga dan neraka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW menjawab, qal ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'ah. Dalam banyak-banyak amalan nak masuk syurga, nak jauh daripada neraka, yang pertama sekali kata Nabi SAW, ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah, wa la tusyrik bihi syai'ah, dan jangan melakukan kesyirikan selain, jangan melakukan kesyirikan kepada Allah sesuatu pun, kan? Jangan melakukan apa-apa pun yang boleh mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana tentang ibadah dan juga larangan kesyirikan diletak pada martabat yang paling utama, hadis ini nak memberi kefahaman kepada kita, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, bahawasanya pentingnya akidah dalam kehidupan kita. Akhir-akhir zaman ni macam-macam berlaku dah, kan? Tak tahulah, macam-macam ajaran yang keluar, ya, baru ni tahulah, nak kata pun tak kena, kan? Pelik-pelik dah ajaran keluar akhir-akhir zaman. Na'udzubillah, kan? Ingat, akidah itulah antara punca utama amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid adalah sumber utama amalan kebaikan yang lain. Maknanya amalan kebaikan kita lain ni tak akan diterima oleh Allah kalau akidah kita tak betul. Kan? Betapa ramai orang yang bukan beragama Islam buat baik, tapi kebaikannya diterima tak oleh Allah, tak diterima langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dianggap sebagai debu yang berterbangan, kan? Habis begitu je, langsung, tak ada makna, kan? Jadi bila mana akidah kita beres, dah baik, dah jaga, dah kukuh, insya-Allah amalan-amalan yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, kan? Yang kedua, wa tuqimus solah, dan mendirikan solat, kan? Tuqimus solah di sini juga utamakan dulu solat wajib, barulah dicantikkan, diperhiaskan dengan amalan solat yang sunat. Kalau solat di sini maksudnya bila mana dipertegaskan tentang solat, hubungan diri kita dengan Allah secara langsung, direct, kan? Banyak sekali dah kita bincang hadis sebelum ni, Nabi tekankan tentang utamanya keutamaan solat. Di akhirat nanti pun, di mahsyar nanti pun, amalan yang paling utama yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah solat kita. Seterusnya, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Tengok cantiknya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nak cerita ke Arab Badui tadi, yang pertama akidah,
Yang kedua ibadah, kan? Solat, ibadah hubungan dengan Allah. Yang ketiga tu'tiyaz zakah. Ibadah juga hubungan dengan manusia. Kenapa zakat ni sangat penting? Zakat ini juga adalah untuk menjaga kebajikan orang-orang yang susah dan miskin. Pensyariatan zakat kepada kita ni adalah untuk menunjukkan adanya interaksi di antara orang kaya dengan orang miskin. Kan? Kenapa tak terus je harta tu terus diberi pada orang miskin? Kenapa dalam orang kaya tu ada hak orang miskin? Sebab supaya adanya perasaan orang kaya ni dalam harta dia faham. Oh, harta yang aku dapat ni ada bahagian orang miskin. Maka akan ada interaksi, akan ada muhasabah dalam diri, akan ada rasa simpati, kesian dan sebagainya untuk membantu tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin. Kan? Bila mana Allah beri rezeki yang banyak, kita pun faham dalam diri kita. Rezeki banyak ni pun, rezeki yang ada bila cukup haul, cukup nisab, maka adanya harta orang lain yang perlu kita keluarkan. Itulah konsep zakat yang ditekankan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa tasilur rahim. Dan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang mendekatkan diri kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan daripada azab api neraka, kepentingan menyambung silaturrahim. Kan? Seolah-olah keutamaan tu kalau kita tengok ibadah mula-mula akidah kan, jangan mensyirikkan Allah, beribadah kepada Allah, jangan mensyirikkan Allah. Yang kedua ibadah, tuqimus salah, kan, ibadah. Yang ketiga tu'tiyaz zakah, hubungan dengan manusia, ibadah dan hubungan dengan manusia. Wa tasilur rahim, dan juga menyambung silaturahim itu juga hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Dalam konteks yang lain, tuan-tuan muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok dalam ilmu maqasid syariah, maqasid syariah, ya, kalau kita faham apa itu yang dimaksudkan dengan maqasid syariah. Maqasid syariah ni maknanya setiap syariat yang Allah turunkan pastinya ada sebab-sebab tertentu. Maka dituntut kepada kita bila mana kita memahami, mempelajari syariat-syariat Allah, kita akan lebih faham lagi. Jadi maka ulama kata antaranya syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk menjaga 5 kebaikan, 5 maslahah. Setiap hukum hakam yang Allah turunkan kepada kita ke atas dunia ni, dia akan melingkari kesannya adalah untuk menjaga 5 benda. Apa 5 benda tu? Yang pertama untuk menjaga agama. Yang kedua untuk menjaga nyawa. Yang ketiga untuk menjaga akal. Yang keempat untuk menjaga keturunan. Dan yang kelima untuk menjaga harta. Dan bila mana kita tengok balik hadis yang kita baca tadi, tuan-tuan, Nabi SAW menceritakan kepada kita amalan nak mendekatkan dengan syurga dan menjauhkan daripada api neraka. Yang pertamanya Nabi kata ta'budallah, beribadah kepada Allah, wa tuqimus solah, dan melaksanakan solat, mendirikan solat. Beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, mendirikan solat, maka ini kesannya untuk menjaga agama dalam maqasid syariah. Ya. Yang kedua, wa tu'tiyaz zakah, dengan menunaikan zakat itu. Dalam ilmu maqasid syariah tadi, dengan bila mana kita menunaikan zakat, hukum yang Allah datangkan kepada kita untuk menunaikan zakat itu adalah untuk menjaga harta kita. Ya. Harta kita akan bersih, dapat bantu orang miskin dan sebagainya. Wa tasilur rahim. Kemudian yang keempat tadi Nabi kata, hendaklah kamu menyambung silaturahim. Kenapa pentingnya sambung silaturahim ni? Dalam ilmu maqasid syariah tadi, dengan menyambung silaturahim itu akan dapat menjaga nasab, menjaga keturunan kita dalam keluarga kita, seterusnya dapat menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Hebat, tuan-tuan, ya. Setiap apa yang diceritakan hukum hakam daripada Allah, hukum hakam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada kaitan, ya, ada kelebihan-kelebihan, tujuan-tujuan tertentu di dalam kehidupan kita. Hadis yang ke-50.
Haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani Sulaiman ibnu Bilal an Muawiyah ibni Abi Muzarrid an Sa'id ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu azza wa jalla al-khalq falamma faragha minhu qamatir rahim faqala ma qalat hadha maqamul 'aid هذا مقام العائد بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah mencipta akan makhluk. Dalam proses Allah taala cipta makhluk ni, ketika mana selesai daripada cipta makhluk tu, bila mana dah selesai cipta makhluk tu, maka telah ditetapkan takdir kepada makhluk itu. Ya. Jadi dalam hadis ini nak ceritanya tentang penciptaan suatu makhluk yang dinamakan Ar-Rahim. Kan? Bila mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama Ar-Rahim. Apakah Ar-Rahim ni? Ulama bahas panjanglah ni. Cuma kalau boleh kita nak faham di sini, Ar-Rahim ini ialah hubungan keluarga. Bila mana Allah cipta makhluk yang bernama hubungan keluarga ni, lalu hubungan keluarga ni dia bangun, dia berdiri kan. Berdirilah hubungan keluarga ni. Lalu Allah tanya kepada makhluk yang bernama hubungan keluarga tadi, mah. Kan? Dalam bahasa Arab ni mah. Apa engkau nak? Seolah-olah Allah tanya, kamu nak apa ni? Kan hubungan keluarga bangun, kamu nak apa ni sebenarnya? Lalu jawab hubungan keluarga tu tadi, tempat ini adalah tempat siapa yang berlindung denganmu daripada terputus. Maka Allah berfirman, apakah engkau meredai bahawa aku menyambungkan orang yang menghubungkanmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu ni hubungan keluarga redha tak? Aku akan beri sambung kepada orang yang berusaha nak menyambungkan kamu silaturahim ni, dan Allah akan putuskan barang siapa yang memutuskan silaturahim ni. Maka apa jawab Ar-Rahim tadi, hubungan keluarga tadi? Jawab hubungan keluarga tadi itu, bahkan wahai Tuhanku. Lalu Allah berfirman, maka yang demikian itu bagimu. Kemudian berkata Abu Hurairah, bacalah kalian jika kalian kehendaki ayat tadi, fahal asaitum in tawallaitum, kalau kamu tidak mematuhi perintah, maka tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhawatirkan jika kamu dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat. Jadi apa maknanya tuan-tuan, muslimin muslimat pada jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Hubungan silaturahim ni, bila mana orang tu menyambung silaturahim, Allah akan sambung segala-galanya. Apa maksud sambung segala-galanya tu? Allah akan beri nikmat, Allah akan beri rahmat, Allah akan beri rezeki. Dan bila mana dia usaha nak putuskan silaturahim tu, Allah akan putuskan segala-galanya. Allah akan putuskan nikmat, putuskan rezeki dan sebagainya. Azan ke? Ustaz habis sikit insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah hadis ni insya-Allah kita akan bahaskan lagi pada kuliah yang akan datang. Saat kita berhenti dulu pada setakat itu, nak ceritanya tentang kepentingan untuk menyambung silaturahim dan amaran azab daripada Allah bagi mereka yang memutuskan silaturahim ini. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya,